Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang dan salam Ramadan. Hari ini adalah hari yang kedua kita berpuasa. Minta-minta kita dapatlah berpuasa tenang sampailah ke hari ke-30. InsyaAllah dipanjangkan umur kita semua. Terima kasih sangat-sangat hadir kembali ke dengarkan cerita Abang. Hari ini Abang nak sampaikan dua lagi cerita. Yang ini lepas-lepas kita berbuka. Sebenarnya Abang rakam ni lepas-lepas tarawih semua. Cumanya cerita ni Abang saya tayangkan sewaktu pukul 2 tengah hari. Waktu tu masih lagi tengah dalam berpuasa. Jadi sebelum mulakan cerita, Abang minta maaf sangat-sangat kalau cerita-cerita Abang akan membuatkan kita semua yang mendengar rasa macam terliur dengan makanan. Abang minta maaf dulu. Takut-takut nanti ada yang terasa-terasa. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, termasuk permudahkan segala urusan kita berpuasa dan beribadah bersempena dengan bulan Ramadan yang mulia ni. Okey, jadi semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka yang telah memberi tunjuk ajar, mendidik dan membesarkan kita daripada kecil sampai besar. Minta amin ya rabbal alamin. Sebab ni bulan Ramadan, bulan mulia dalam kalender Islam, doanya semua terus diangkat kepada Allah Ta'ala. Amin. Kita boleh doa ramai-ramai ni. Jadi tanpa membuang masa, cerita kali ni nantilah Abang cerita, nanti kita rasai apa sebenarnya yang berlaku kepada dua cerita ni. Jadi Abang mulakan cerita kali ini dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang akak kepada Abang melalui email pengalaman dia sewaktu dia berumur 14 tahun. Tapi kalau tengok daripada email sekarang, dia dah macam lebih tua daripada Abang. Lebih kurang 50 lah, lebih kurang macam tu umur dia. Kisah ni berlaku dekat Perak, tapi dia minta dekat Abang untuk sembunyikan mana kawasan sebenar. Sebab nanti semua akan tahu kenapa Abang sembunyikan. Lebih-lebih lagi, watak-watak utama cerita kali ini kebanyakannya dah pun almarhum meninggal dunia. Kakak ni cerita, dulu waktu dia kecil-kecil umur 14 tahun, bapak dia ni seorang guru besar dekat satu sekolah dekat Perak. Jadi bapak dia ni memang selalu dipindah-pindahkan dari satu sekolah ke satu sekolah. Nak jadi cerita, pada satu hari bapak dia dipindahkan di satu pendalaman di Perak. Jadi dia kata bila pindah dekat dalam pedalaman, pada waktu tu umur bapak dia dah lebih kurang 50-an lah. Jadi bapak dia tulis surat pada kementerian supaya jangan pindah-pindahkan dia lagi. Duduklah dia dekat sini. Dia nak menetap sebab dia rasa keadaan kampung tu, tempat sekolah tu yang terletak dalam kampung, keadaan suasananya memang betul-betul menusuk jiwa. Boleh memang seronok duduk kat situ. Orang masjid, orang surau, buat kenduri kendara bagus. Tapi pada waktu tu dia belum duduk lagi. Dia baru tengok-tengok keadaan kampung. Nampak macam aman damai. Jadi waktu dia bertengok-tengok dalam keadaan kampung tu, dia kata waktu tu dia belum bawa keluarga dia. Ni bapak dia ceritalah. Dia belum bawa keluarga dia. Masih lagi menetap dekat satu rumah sewa. Bukan dekat kampung tu, tapi dekat-dekat dengan sekolah tempat bapak dia mengajar. Jadi bapak dia bila dah duduk dekat situ, tengok keadaan kampung pun molek, dia pun cari-carilah tanah. Cari-cari tanah tujuannya adalah untuk buat rumah, nak menetap, nak bermastautin dekat situ. Cari, tanah adalah satu sebidang tanah. Tanah dia agak luas, harganya pun agak mahal pada zaman tu. Jadi dia tak beritahu dekat Abang tahun bila. Jadi bapak dia pun belilah tanah tu daripada seorang makcik. Nama makcik ni Makcik Nona. Makcik ni cakap itu tanah dia. Dan tanah tu memang bersebelahan dengan rumah dia. Jadi dengan kata lain, tanah tempat bapak dia beli tu adalah bersebelahan dengan tanah Mak Nona. Kita namakan watak tu Mak Nona. Jadi bila dah beli tanah tu, bapak dia pun naiklah kalau rumah. Binalah rumah kat situ lebih kurang 2-3 bulan. Akhirnya rumahnya pun siap. Jadi diorang semua satu keluarga pindah masuk rumah tu. Mula-mula keadaannya okey. Jiran sebelah adalah Mak Nona dan keluarganya. Suaminya tak ada. Dia tak ada anak kalau tak silap Abang. Dia ramai anak angkat. Dekat belakang tanah rumah diorang ada seorang lelaki
laki bini lah, satu keluarga namanya Pak Man. Jadi Mil duduk dekat rumah tu, dia kata aman damai, suasana bagus, tanah pun bagus. Nak pula jiran dia orang, tuan tanah asalnya nama Mak Nona ni memang baik. Jadi tiap-tiap petang Mak Nona ni bawa lah kuih, ya goreng pisang, borak-borak dengan emak kepada kakak ni. Jadi hubungan keluarga, hubungan jiran-jiran tu dah macam hubungan keluarga. Nak jadi cerita pada satu hari ni yang tak sedapnya. Tiba-tiba Mak Nona tu dia cakap macam ni. Aku sebenarnya menyesal jual tanah murah-murah dengan laki kau. Kalau aku tahu, aku jual mahal 4 kali ganda. Lepas tu si emak kakak ni cakap lah, Mak Nona jual tanah ni memang dah cukup mahal kalau berbanding orang lain. Mak Nona tak nak mengalah tu. Dia cakap, tak ada. Memang tanah ni aku jual murah. Jadi macam ni, aku dah berpakat-pakat, dah berbincang-bincang dengan anak-anak aku. Apa kata kau bayar lebih? Jadi si emak dia ni, si emak kepada kakak yang bagi cerita dekat abang ni, rasa tak puas hati, dia ceritalah dekat suami dia. Jadi suami dia pun malam tu pergilah jumpa dengan Mak Nona. Lelaki bini ni lah, berjumpa dengan Mak Nona. Mak Nona tetap juga dengan pendirian dia untuk dibayarkan tambahan. Tambahan bukan sikit-sikit, ribuan tambahan. Supaya dibayar kepada Mak Nona. Sebab alasannya menyesal jual tanah murah-murah pada diorang. Tapi macam biasa, bapak kepada kakak ni kan guru besar. Jadi pandailah untuk bertoleransi, berbincang-bincang. Berpujuklah Mak Nona. Mak Nona tak boleh buat macam ni Mak Nona. Sebabnya benda ni bukan terjadi setahun dua. Dah setahun lebih saya beli tanah ni. Rumahnya pun saya dah bina. Takkan saya nak bayar harga tanahnya lebih-lebih lagi. Time tu juga Mak Nona halau diorang laki bini keluar rumah. Sejak daripada tu Mak Nona setiap kali nampak diorang satu keluarga keluar daripada rumah, Mak Nona akan maki-maki. Bukan setakat maki-maki aja, mengikut cerita kakak ni. Kalau tak abang salah berdosa pula. Dia kata bukan setakat Mak Nona ni maki-maki, Mak Nona ni pandai tunjuk jari tengah. Zaman tu. Lepas tu tak cukup dengan jari tengah, dia singkapkan. Macam berdosa pula abang cerita Ramadan ni. Tak baik sebenarnya sebab Mak Nona dah meninggal loh. Dia singkap kain tunjuk dekat keluarga ni sampai malu keluarga ni. Dah menjerit-jerit ni, tak payah cakap lah, dimaki-maki hamonnya dia. Pulangkan tanah aku, pulangkan duit aku, pulangkan tanah. Itulah zikir daripada mula sampai habis. Setiap kali diorang sekeluarga keluar, setiap kali diorang sekeluarga pergi menyapu-nyapu dekat depan rumah. Dia punya traumanya sampaikan pintu tingkap rumah diorang yang menghala ke rumah Mak Nona tak berani diorang buka. Bukan setakat Mak Nona je yang memaki, anak-anak dia, kebanyakan anak-anak angkat yang dia bela adalah lelaki, pun juga sama-sama memaki hamun. Dia memang keluarga ni dia kata memang pandai memaki hamun. Tapi disebabkan diorang ni walaupun dimaki, memang dididik untuk bersopan dengan orang tua. Jadi si kakak ni tak adalah balas memaki hamun balik. Walaupun pada waktu tu dia berumur 14 tahun dan dia ada ramai adik, dia tak membalas, diam aja. Mula-mula maki-makinya waktu siang, okey lagi. Dia kata sebab siang kan. Lepas tu selepas beberapa bulan lanjut kepada makian-makian tengah malam. Naik je pukul 1 pagi, tiba-tiba keluar suara Mak Nona daripada tingkap. Keluarga jahat. Dia mencarut lah, dia kata keluarga tak guna, keluarga setan gitu gini. Tengah pagi pukul 1, pukul 2 Mak Nona menjerit-jerit daripada rumah jiran sebelah. Si bapak ni mula-mula marahlah, si bapak kakak ni marahlah. Tengah-tengah malam pun menjerit-jerit marahkan orang. Sebabkan diorang tak nak bayar duit, bayar tanah tambahan. Ditambah pula dah jadi macam tu tak boleh nak halang. Diorang pun jadikan itu sebagai jam loceng untuk bangun bertahajud. Dengar je Mak Nona macam tu, diorang pun bangun ambil semayang lah, bagi doa biar Mak Nona tenang hati. Jadi bila dah tak tahan sangat, bapak ni tadi buatlah laporan polis. Tapi lepas laporan polis dibuat, rupanya polis cakap Mak Nona ni perangai dia memang semua orang kampung dimakinya. Bukan setakat tu kata polis, ramai juga yang beritahu yang Mak Nona ni kuat berbomoh.
Dia beritahu dengan bapa si kakak ni, hati-hati sebab ni perangai dia kuat berbomoh. Jadi bila dah dengar macam tu, akhirnya diorang memang tak ambil endah setiap kali Mak Nona menjerit-jerit, melalak-lalak, memakikan diorang sekeluarga. Pada satu pagi tiba-tiba diorang bangun pagi nak pergi sekolah. Macam biasalah, bapaknya guru besar kan, anak-anak dia mestilah berdisiplin pergi sekolah awal. Buka aja pintu depan, tiba-tiba nampak 10 biji telur ayam kampung. Dah mana pula datang telur ni? Tahulah diorang yang diorang ni sedang disihirkan. Jadi si bapak ni ambil telur-telur ayam kampung ni, dia azankan, ditanamlah dalam tanah. Esok paginya, bukan esok pagi, esok petangnya, datanglah seorang pakcik. Pakcik tu kata sebenarnya telur-telur ayam ni dia yang buat. Lepas tu si bapak ni tanya macam mana ceritanya. Rupanya Mak Nona ni datang jumpa pakcik ni. Sebab pakcik ni memang pandai berbomoh-bomoh. Zaman-zaman tu bomoh ni bukan rukiah-rukiah, bomoh betul. Jadi tapi pakcik ni tahu Mak Nona ni memang perangainya suka membomohkan orang. Jadi dia pun malas nak banyak bunyi. Dia pun bacalah mentera tahap apa berubah macam tu je. Dia sembuhkan telur ayam kampung. Lepas tu dia suruh Mak Nona ni letak telur ayam kampung dekat depan rumah cikgu besar ni. Dan esok paginya si bomoh ni sendiri turun pergi jumpa guru besar ni, minta maaf sebab apa yang dilakukan oleh Mak Nona. Jadi guru besar ni, si bapa kepada kakak ni tanyalah kenapa si bomoh ni nak ikut juga apa yang Mak Nona hajatkan. Bomoh ni cakap Mak Nona ni ada perangai pelik. Kalau bomoh tu menolak permintaan dia, dia akan cari bomoh lain, hantam bomoh yang tak nak ikut permintaan dia ni. Jadi dia pergi cari bomoh lain, membomohkan bomoh yang tak setuju dengan dia. Jadi disebabkan tak nak jadi perkara macam tu, jadi bomoh ni pun ikutlah apa yang Mak Nona buat. Jadi nak jadi ceritalah, pada satu hari si kakak ni nak pergi sekolah. Macam biasa, diorang akan bersiap pukul 6 pagi. Lepas subuh tu semua dah siap. Pukul 6.30 dah kena tunggu bas dekat depan rumah. Dekat depan rumah dia kata ada longkang besar. Kita panggil parit Dia ada longkang besar, parit. Dia kena meniti melalui parit tu. Lepas tu dia akan tunggu bas dekat seberang parit tu. Nak jadi cerita pada hari tu, tiba-tiba Mak Nona dengan anak beranak dia halang diorang adik-beradik daripada pergi sekolah. Dia halang melalui jambatan tu. Pada waktu tu, bapa dia tak ada dekat rumah. Bapa dia bertugas dekat sekolah lain, dipinjamkan sekejap. Jadi bila bapa dia dipinjamkan sekejap, tak ada orang lelaki kat rumah yang besar, Mak Nona dengan anak-anak dia naik kepala. Jadi banyak harilah si kakak ni dengan adik-beradik dia tak dapat pergi sekolah. Sebab dia halang untuk melalui jambatan keluar daripada rumah. Mak Nona menjerit-jerit, memukul-mukul. Dan kalau dipukul bukannya pakai kayu, pakai parang panjang. Untuk menjaga keselamatan, diorang rela untuk tak pergi. Lepas tu bapa dia balik ke rumah. Selepas bekerja kat luar, dipinjamkan ke sekolah lain. Lepas tu dah balik ke rumah. Jadi anak-anak ni pun mengadulah dengan bapa. Belum sempat cerita ni habis, Pak Man yang duduk dekat belakang rumah diorang pun datang rumah. Pada waktu yang sama, lebih-lebih kurang. Lepas tu Pak Man tu beritahu, sebenarnya dia kata ada benda yang Pak Man nak beritahu. Jadi tanyalah dengan Pak Man tu apa sebenarnya. Pak Man cakap 2-3 hari sebelum ni dia nampak Mak Nona dengan anak lelaki dia ada menggali-gali sesuatu dekat halaman depan rumah cikgu besar ni, rumah si kakak ni. Jadi takut-takut dia gali-gali tu, dia tanam sesuatu yang kurang baik. Jadi si bapa ni tadi bila dengar aduan daripada Pak Man, dia pun pergilah tempat mana yang ditunjukkan. Puas jugalah nak cari sebab tak tahu kat mana kawasan yang ditanam. Tapi bila jumpa, nampak macam benda tu digali. Bila di tanah dibongkarkan. Jadi bila dibongkarkan semula, digali semula, cari ada tak benda-benda yang ditanam? Tak ada pula. Mungkin kata bapa ni, dalam mata kasar tak ada. Tapi mungkin orang-orang yang pandai tu adalah. Jadi besok paginya, waktu Mak Nona keluar daripada rumah dalam proses nak memaki keluarga ni, si bapa kakak ni terus serang Mak Nona. Apa yang Mak Nona tanam dekat depan rumah diorang, Mak Nona dah tak tahu nak cakap apa. Dia dah tak tahu sebab macam dia punya muslihat dah terbongkar. Muka dia pucat, terdiam. Dia tak tahu nak cakap, tiba-tiba dia selap kain, dia angkat dia.
Terkejut si bapak ni, kenapa pula Mak Nona ni angkat. Lepas tu Mak Nona tu terus masuk rumah, terus tutup pintu. Dia dah tak jadi maki-maki. Nampak sangat macam dia bersalah. Dia buat sesuatu yang salah. Okey, ceritanya berlanjutan. Pada satu hari, bapak dia telah ditugaskan ke sekolah lain. Kalau tak silap abang, ke Allahu Akbar, ke kawasan-kawasan sejuk lah, dekat dengan Cameron Highland lah macam tu. Itu Pahang salah tempat. Tempat-tempat jauh lah, sekolah yang jauh. Jadi sekali lagi diorang sekeluarga tak ada bapak dekat rumah. Si kakak ni satu hari dia nak pergi sekolah pukul 6.30, dia dah nak tunggu bas. Waktu dia nak melintasi melintasi longkang depan rumah yang besar tu, tiba-tiba dia rasa macam takut sangat. Dia rasa perasaan dia macam ada benda yang menyorok dekat bawah jambatan. Tapi bila dia melalui jambatan tu, dia perasan macam ada beruk dekat bawah jambatan tu. Tapi dia lalu je lah. Dia lalu dengan harapan tak ada apa-apa. Sejak daripada pagi tu dia lalu bawah jambatan tu, sejak daripada tu dia sakit perut yang teramat sangat. Sampaikan banyak kali bawa hospital dah buat scan, dah buat apa-apa yang patut, tapi tetap juga pihak doktor tak tahu kenapa si kakak ni boleh sakit sangat-sangat. Tapi sejak kakak tu sakit, Mak Nona tak pernah memaki. Cuma dengar sekali-sekala Mak Nona dengan anak dia terbahak-bahak dalam rumah. Setiap kali si kakak ni meraung-raung kesakitan. Sakitnya, kata kakak ni, tak boleh nak cakap, macam perutnya dihiris-hiris sembilu. Macam dikerat-kerat perutnya. Lebih-lebih lagi pada waktu maghrib. Perutnya akan kurang sakit bila ada orang bacakan Yasin. Sampaikan dia kata pada waktu tu dia berdoa pada Allah Ta'ala, cepatkanlah ambil nyawa dia. Sebab berat badan dia daripada 50 kg dah turun ke kilogram dah 20, 21, 22 dah kering, dia kata pada waktu tu. Dia tengok dekat cermin muka dia pun jadi takut. Perut dia memang sakit tak berhenti. Sakitnya memang tak surut. Surutnya bila maknya baca Yasin, bapaknya baca Yasin, barulah rasa reda sikit boleh tidur. Habis baca Yasin, sakit perut balik, tak boleh nak cakap. Sampai mak bapak si kakak ni menangis-nangis. Kesian kan tengok si anak tadi. Cerita tentang si kakak ni tak pergi ke sekolah sebab sakit perut, jadi heboh satu sekolah. Ramailah cikgu-cikgu yang datang melawat. Tak kurang juga cikgu-cikgu yang bagi sumbangan atas dasar simpati. Dalam banyak-banyak cikgu, ada seorang cikgu yang katanya, dia kata dia ada tahu tempat berubat yang sangat bagus. Cuma agak jauh sikit daripada rumah diorang. Tapi si bapa dengan mak ni memang tak ada masalah asalkan si kakak ni cepat baik. Jadi lepas dibagikan alamat, diorang pun sekeluarga pergi ke tempat mengubat tu. Sampai dekat tempat mengubat tu adalah seorang nenek tua tinggallah dengan anak dia, dengan suami dia. Nenek tu dia kata dia boleh mengubat orang sebab dia telah dianugerahkan satu tongkat sakti daripada Gunung Ledang. Jadi dia kata dengan tongkat tu, dia kata dia boleh membantu untuk mengubat. Dah tak fikir ni kurafat ke apa fat ke, si bapa dengan mak berharap kakak cepat sembuh dan diserahkan kakak ni diubati oleh nenek tongkat ni. Dan nenek tongkat tu buatlah macam-macam cara. Akhirnya nenek tongkat tu cakap sebenarnya yang kakak ni sakit bukan disebabkan oleh penyakit dalam perut, sebab doktor pun dah scan tak ada apa-apa. Dia kata mengikut daripada bisikan-bisikan gaib yang dia dapat, ini diberi oleh jiran sendiri. Dengan kata lain, apa yang ada dalam perut tu adalah makhluk yang dihantar oleh jiran. Jadi si nenek tongkat ni cubalah keluarkan makhluk tu menggunakan tongkatnya. Proses mengubat makan masa 3 kali berturut-turut, barulah kakak ni hilang sakitnya. Tapi sejak daripada hilang sakit tu, bila dah tengok kakak tu pulih macam biasa, Mak Nona yang tadi tak menjerit-jerit kembali menjerit-jerit, menyumbangkan suara. Dimaki-makinya balik, diangkat kainnya balik dan dibuat segalalah macam untuk membuatkan orang tu keluar. Keluarga cikgu ni, kakak ni punya keluarga keluar daripada tanah tu. Jadi sejak daripada kakak tu baik daripada penyakit dah, alhamdulillah keluarga diorang pun makin kukuhlah hubungan satu sama lain.
Dan sejak daripada tu diorang banyaklah mengamalkan pendinding-pendinding supaya diorang tak diganggu oleh hantar-hantaran daripada Mak Nona. Bukan satu dua bomoh aja yang selalu datang rumah diorang menerangkan apa yang Mak Nona buat. Tapi banyak bomoh yang datang rumah diorang semata-mata nak minta maaf. Macam bomoh yang abang cerita tu. Minta maaf sebab kami terpaksa buat macam ni, sebab kalau tidak Mak Nona akan cari bomoh lain, bomohkan kami. Macam tu punya pasal. Jadi disebabkan tu diorang pun hiduplah dalam keadaan yang terpaksa mengharungi apa yang berlaku pada jiran. Lupa abang nak ceritakan, daripada apa yang nenek tongkat tu cakap, yang duduk dekat dalam perut si kakak tu adalah hantu tanah ataupun hantu bajang dipanggil. Dia ni kalau nak dibuang tak boleh dibuang ke tanah, sebab bila dia menyentuh tanah dia akan hidup balik dan dia akan masuk dalam perut si pesakit. Jadi kalau nak buang dia perlulah diletakkan dalam botol bersama dengan jarum, ladi hitam dan selawat Nabi 3 kali, perlu dihanyutkan ke laut. Itulah penyebabnya si kakak baik daripada penyakit sakit perutnya. Tapi cerita tentang Mak Nona ni jadi melarat-larat, akhirnya entah macam mana takdir Allah Ta'ala lah kan, Mak Nona meninggal dunia. Dan sejak Mak Nona meninggal dunia, amanlah semua keluarga diorang. Dan sejak daripada tu, barulah ramai yang datang mengadu dekat keluarga si kakak ni. Sebenarnya ramai orang kampung dah menjadi mangsa dengan Mak Nona ni. Dan yang lebih teruk lagi ialah Mak Nona ni dia suka palsukan dokumen. Semua tanah-tanah dekat kampung tu, yang mana tanah kosong, dia claim tanah dia. Lepas tu dia boleh jual tanah tu pada orang. Lepas tu bila orang pergi cek dekat pejabat tanah, rupanya tu tanah reserve. Reserve kubur ada, reserve kebun ada. Mak Nona ni memang belasah je mengaku yang tu tanah dia. Termasuk tanah tapak rumah diorang. Sebenarnya itu adalah tanah reserve. Tapi disebabkan perkara macam ni, bapak dia pun minta tolong dengan kawan-kawan, dengan pegawai-pegawai wakil rakyat untuk menyelesaikan kes ni. Bertahun juga supaya tanah reserve tu diorang tukarkan menjadi tanah rumah diorang. Padahal reserve kebun je, bukan tanah rumah. Mak Nona tak mana belasah je. Jadi ceritanya tamat bila Mak Nona meninggal dunia, dan sekarang ni anak-anak angkat Mak Nona pun dah meninggal dunia. Tinggallah menantu-menantu dia yang dah tua-tua. Tapi cerita Mak Nona ni betul-betul, walaupun seramnya bukanlah tak ada, tapi kurang lah. Cuma dia kata yang part yang seramnya adalah waktu dia rasa tengok ada beruk bawah jabatan. Lupa abang nak beritahu, sejak Mak Nona memaki-maki Hamun, rumah diorang selalu didatangi dengan belalang. Warna merah, warna biru pun ada. Warna coklat jangan cakap lah, warna hijau, warna kuning. Yang pelik, warna biru dengan warna merah pun ada. Belalang datang. Mula-mula dia ingat belalang tu belalang yang sengaja datang dekat rumah. Dia kata penuh dekat dalam rumah dia belalang. Tapi bila dia tanya dengan orang yang lebih alim, rupanya tu bukan belalang, itu sepelik pelesit. Jadi sejak daripada tu memang tahulah Mak Nona memang jenis yang menghantar-hantar. Jadi abang harap cerita tu menjadi iktibar lah. Sebelum kita beli tanah, ni cerita tanah juga kan. Sebelum beli tanah, ceklah dulu dengan pejabat tanah. Ni tanah rizab kubur yang kita beli, jualan daripada orang-orang macam Mak Nona. Bahaya. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh Zita, berlaku pada tahun 2021 dekat negeri Kelantan. Zita ni dia belajar dekat satu kolej kerajaan lah sebenarnya. Jadi kolej kerajaan banyak kan, macam Politeknik, Politek, IKBN kan. Jadi macam tu lah Dia belajar dekat satu kolej dekat Kelantan. Kalau tak silap abang, dekat selatan Kelantan macam tu. Dia kata dekat situ dia banyak menimpa pengalaman, tapi dalam banyak-banyak pengalaman ada satu pengalaman yang menjadi tanda tanya sampai sekarang. Dia kata ceritanya macam ni. Pada diorang ni, Zita dengan kawan-kawan ni, dia duduk dalam satu bilik 5 orang. Dan diorang ni terkenal sebagai budak-budak yang suka tidur lambat. Tapi bukan disebabkan dia belajar tidur lambat tu, mengkaji pelajaran, membasuh baju, tak. Diorang semua suka lepak-lepak sambil borak-borak walaupun besoknya ada kelas.
Lebih-lebih lagi dalam bilik diorang tu memang susah dapat line telefon. Jadi dalam kebanyakan masa diorang akan lepak dekat satu kawasan pagar yang berdekatan dengan asrama diorang. Sebab dekat kawasan tu lah paling tinggi, paling kuat dia punya line telefonnya. Jadi pada satu malam tu, Zeta dengan kawan-kawan dia pun lepaklah dekat kawasan pagar yang selalu tempat dia orang lepak. Pada waktu tu pukul 1.40 pagi. Waktu tu semua orang dah tidur. Dah tak ada orang yang berjaga. Hanya diorang aja berlima yang berjaga. Sebabkan berlima ramai-ramai, dia tak adalah takut sangat kan. Jadi tengah-tengah berborak-borak tu macam-macam ceritalah keluar. Diorang jadi berani sebabnya diorang tak pernah jumpa pun makhluk-makhluk alam sebelah munculkan diri. Selalunya makhluk alam sebelah tak akan munculkan diri pada anak-anak yang berani. Anak-anak yang penakut yang selalu awas. Jangan takut sangat. Kowe abang biru. Tak ada siapa yang melawat. Jadi dia kata, tengah-tengah diorang borak-borak tu, tiba-tiba diorang nampak ada dua orang kawan diorang. Kita bagi namakan dia sebagai Nurul dengan Siti. Dia orang nampak daripada jauh Nurul dengan Siti tercegat dekat tepi balkoni. Jadi dia orang pun tengoklah dah kenapa pula Nurul dengan Siti ni tercegat, macam ada yang tak kena. Yang lebih pelik lagi, salah seorang daripadanya pakai telekung. Memang tahajud tengah malam mungkin. Jadi dia orang pun tengok aja Nurul dengan Siti tu berdiri lama-lama. Selang lebih kurang 2-3 minit, bila dah tengok macam pelik sangat Nurul dengan Siti berdiri, diorang pun ambil kamera, tangkaplah gambar Nurul dengan Siti. Waktu diorang tangkap gambar Nurul dengan Siti tu, Nurul dengan Siti tu baru aja bergerak daripada tempat diorang berdiri, yang berdiri 5 minit pandang ke arah luar. Berjalanlah diorang berdua. Waktu nak berjalan tu lah diorang ambil gambar. Waktu tu diorang tak perasan yang itu bukan Nurul dengan Siti. Sampailah benda tu, Nurul dengan Siti tu pergi entah ke mana lah, katanya macam ke tempat ambil air. Lepas tu Nurul dengan Siti pun masuk semula ke dalam bilik. Diorang pun tengoklah Nurul dengan Siti. Apa pula budak-budak tu. Tapi ada juga yang cakap Nurul dengan Siti ni selalunya tidur awal. Jenis-jenis budak yang ulat-ulat buku tidur awal. Jadi ada juga yang cakap jangan-jangan itu bukan Nurul dengan Siti kot, itu makhluk alam sebelah kot. Cuma tergelak-gelak. Kalau makhluk alam sebelah tak akanlah mukanya betul-betul copy paste kata. Jadi bila besok paginya pergi kelas macam biasa, yang ambil gambar tu namanya Emma. Emma bila dia tengok gambar tu balik, dia panggil kawan-kawan dia, satu bilik, satu kelas. Sini tengok gambar ni. Bila tengok gambar, dalam gambar tu memang nampak Siti dengan Nurul ada, tapi tak jejak tanah. Gambar tu dia bagi pada abang. Gambar tu memang sangat pelik. Keadaan gambar tu memang jelas, tapi Siti dengan Nurul nampak blur-blur. Nampak macam pelik lah juga. Jadi diorang pun tak puas hati, panggillah Siti dengan Nurul. Bila diorang panggil Siti dengan Nurul, diorang tanyalah, ada tak malam tadi Nurul dengan Siti keluar daripada bilik? Nurul dengan Siti bagi pengakuan siap junjung Quran lagi. Katanya malam tu diorang tidur awal pukul 11 dan diorang tak keluar pun daripada bilik. Jadi siapa yang keluar daripada bilik diorang dan siapa yang gambar yang diorang ambil? Ini adalah gambarnya. Abang sengaja letak atas kebenaran daripada orang yang bagi cerita. Inilah Nurul dengan Siti. Yang mengikut pengakuan Nurul dengan Siti tak keluar pun daripada bilik. Dan siapa yang diorang ambil gambar, ini boleh dikatakan satu benda yang tertangkap makhluk alam sebelah, tertangkap gambar makhluk alam sebelah. Terima kasih sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Cerita hari ini santai-santai sempena kita Ramadan, menjadi iktibar pada kita semua. Cuma abang nak beritahu sebelum abang tutup cerita, abang minta adik-adik abang uruskan iklan-iklan Perapan Sate. Jadi diorang berdua, adik-adik abang bertiga buat TikTok dan juga buat Instagram, Facebook tentang khas untuk Perapan Sate je. Jadi tujuannya abang beritahu kalau siapa-siapa yang nampak adik abang melintas jual Perapan Sate secara online, apa orang kata live,
Jadi janganlah terkejut, memang abang minta diorang buatkan, sebabnya ini adalah satu perniagaan mak bapak abang punya perapan sate kan, kita anak-anak ni tolong jual. Itu je. Abang nak beritahu, takut nanti ada yang kata ni scammer abang Jo ni jual perapan sate. Tak, itu adik-adik abang, tengok muka pun sama, muka copy paste, cuma dia handsome sikit lah, abang dah tua lah kan. Handsome orang tua. Terima kasih dengarkan cerita abang kali ini, dan terima kasih pada yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. Boleh dapatkan lagi untuk bulan-bulan Ramadan ni pada link-link yang abang sediakan dekat bawah daripada setiap video abang. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Salam Ramadan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pula.